إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahillazi ja'ala hadzal yaum sayyidil ayyam lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya awwalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku hujurat dabbi lasalaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Rawahu Bukhari. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana diberi kurnia kepada kita, taruh nyawa kita dan beri taufik kepada kita, hidayah kepada kita, boleh mari menunaikan salat Jumaat pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa adalah satu perintah ya Allah Subhanahu wa taala yang syarat perintah sebagai salah satu rukun daripada rukun khutbah. Kita kena nasihat ataupun beri wasiat kepada ahli Jumaat supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah buat apa yang di Allah perintah, sama ada perkara itu adalah wajib ataupun yang sunat. Dan tinggal apa larangannya, sama ada makruh sama ada yang wajib atau makruh. Terutamanya perkara-perkara yang syubhat mesti kita dijauhkan, baru dinama kata kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah yang saya akan sampai pada hari ini iaitu kewajipan orang Islam terhadap Palestin ataupun terhadap Al-Aqsa. Di hari ini, dunia di hari ini dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani ataupun Nasara Kristian. Apa-apa dia buat kena belaka. Apa-apa orang Islam buat dah salah belaka. 3 perkara yang dia laun-laun ataupun sebagai polisi dasar dia, 3 perkara yang saya nak sentuh pada hari ini. Satu, masalah hak asasi manusia. Sebagaimana kita dengar Tok Imeh cerita saat ni, bahawasanya hak asasi manusia yang patut dapat oleh rakyat Palestin di hari ini sudah habis. Padahal hak asasi manusia ditutup oleh semua dunia, mesti kena ada peri kemanusiaan. Apa yang dilakukan kepada Palestin di hari ini habis. Budak kecil, budak haluh yang tidak berdosa dibom mati 45,000 orang. Orang tua yang tidak mampu untuk pegang senjata dibom mati beribu-ribu. Perempuan-perempuan yang tidak upaya juga, mereka dibom, dimati, dibunuh. Dah hampir di hari ini 13,000 nak mati, lebih dah mati rakyat Islam di Palestin. Mereka adalah saudara kita. Di manakah hak asasi manusia yang mereka duk laun-laun? Nah, kalau orang Islam buat tak kena belaka. Pada beberapa tahun yang lalu di Brunei, dia nak mengadakan hukum hudud. Apa yang dikatakan oleh puak Yahudi dan Nasrani adalah melanggar hak asasi manusia. Tapi di hari ini mati lebih daripada 13,000. Apa dia kata? Itu untuk nak jaga maslahah rakyat Israel. Itu jawapan dia. Nak jaga maslahah pemperayaan hak rakyat Israel. Maka di manakah kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang satu jiwa, satu akidah dengan mereka di hari ini? Yang kedua juga, yang mereka melanggar hak asasi manusia, yang mereka melanggar juga masalah keganasan. Kau kan rai, kalau orang Islam bangkit
Dan mereka kata ini adalah kekanran, keganasan, irhabi. Tapi di hari ini juga mereka bunuh dengan tidak ada peri kemanusiaan terhadap rakyat Palestin. Itu adakah mereka tak langgar hak orang panggil tidak dinamo kata keganasan? Mereka jawab yang sama. Mereka buat untuk nak jaga maslahat rakyat Palestin, rakyat Israel juga. Itu jawapan mereka. Selama ini mereka duk orang panggil duk perang, duk ikut, duk cari masalah pengganas sehingga Iraq hancur, nak cari pengganas. Afghanistan hancur kerana nak cari seorang pengganas yang bernama Osman bin Laden. Itu nak yang kata orang Yahudi. Tapi mereka buat terhadap orang Islam 13,000 orang yang mati dengan tidak ada kekasih belah di hari ini. Mereka tidak dinama pengganas. Mereka dinama kata untuk nak bela rakyat Israel. Dan begitu juga masalah yang tiga yang mereka melanggar juga masalah masyarakat majmuk ataupun yang kita terkenal dengan Pahu Watanak Tam di hari ini. Ataupun masyarakat berbila agama yang kita duduk lau-lau di hari ini, apa berlaku terhadap Palestin, semua gereja-gereja orang Kristian beliau pun dibom, dihancurkan, masjid-masjid dihancurkan. Di manakah yang mereka melawan kata kena ada Pahu Watanak Tam dalam negara, dalam negeri? Mereka langgar semua. Tiga-tiga mereka buat dan mereka hancur. Padahal masalah ini kalaulah dalam Islam, dalam syarak Islam, dia ada undang-undang di dalam peperangan. Orang yang tidak ada mampu nak lawan dengan kita, kita tak boleh bunuh dia. Budak, orang lelaki, orang tua, orang tak pergi senjata, tak boleh bunuh. Itu undang-undang dalam syarak Islam. Untuk apa? Untuk nak jaga hak asasi manusia. Bina yang tidak bersangkut paut dengan peperangan, tak boleh bom, tak boleh hancur. Pokok-pokok kayu kena dan tidak boleh musnah. Itu dasar peperangan dari Islam. Karena apa? Karena Islam nak jaga hak asasi manusia. Nah, tapi perkara ni sebalik. Orang yang duk lawan hak asasi manusia, mereka balik tidak menjaga hak asasi manusia. Itu adalah perancangan ataupun plan orang Yahudi untuk nak menghancurkan umat Islam, sebagaimana ayat yang saya baca tadi. Sidang jemaat yang dirahmati sekalian, Palestin ataupun Al-Aqsa, kita telah tahu bahwasanya kiblat orang Islam yang pertama. Pada dulu sebelum daripada berhadap kepada Baitullahil Haram, maka orang Islam ketika tu duk menghadapi Masjidil Aqsa. Yang keduanya, Palestin adalah bumi para anbiya, para rasul, para ulama. Termasuknya imam hak kita ikuti di hari ini, dia pun orang Palestin, beranak di Palestin. Dan juga Masjidul Aqsa yang berada di Palestin adalah sebuah masjid yang Nabi galak untuk kita pergi ziarah. La tashuddur rihal illa bisalasati masajid. Tidak boleh kita bersangat untuk nak ziarah kecuali 3 masjid ini. Salah satunya Masjidul Aqsa, iaitu pusaka yang diwarisi oleh para anbiya dulu kepada umat Islam di hari ini.
Dan juga Masjid Al-Aqsa adalah ataupun bumi Palestin adalah bumi yang Nabi jejak waktu dia berjalan malam. Sudah dia di bumi Palestin, dan dia mulai di Palestin juga untuk Mi'raj, naik ke langit untuk ambil semaya 5 waktu yang kita semaya di hari ini. Itu nak cerita kata bumi Palestin, Masjidul Aqsa adalah pusaka orang Islam yang dibuka oleh Umar Ibn Khattab selepas daripada Nabi wafat tahun kemudian. Kemudian dipetah oleh orang Islam sehingga sampai berpuluh ratus tahun, sehingga marilah orang Kristian rebut ambil beberapa tahun. Kemudian diambil kelik oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka setelah berlaku peperangan dunia, bumi Palestin dirapah oleh British ataupun orang Inggeris di hari ini, Angkrik di hari ini. Setelah daripada jatuh kerajaan Utsmaniyah, maka British ini serah bumi Palestin ini kepada Yahudi. Di tengah-tengah negara Arab, kelilingnya negara Arab, berlakunya pada tahun 1948 ataupun 2491 sampai di hari ini 75 tahun di tubuh negara Israel, sehingga rakyat Palestin di hari ini kena tindah, kena sepik, kena hepek, tidak ada hak. Istilah di hari ini rakyat Palestin ini sebagai seolah kata duduk dalam penjara yang luas. Nak buat gapo tak boleh kerana di mata-mata oleh Israel. Oleh itu cinta-cinta orang Israel, dia nak ada daulah Palestin kubra. Sebab tu kalau kita tengok bendera Palestin, dia ada bintang di tengah, garis biru atas, garis biru bawah. Itu nak tunjuk kata lagi akan datang, kalau tak timbul peperangan pada hari ini, dia akan rapah ambil daripada sungai Nil di Mesir sehingga sampai sungai Furat di Iraq. Di atas tu sungai Nil, di bawah adalah sungai Furat. Jadi dia akan ada buat rancangan dia untuk nak mengadakan daulah Palestin Al-Kubra, lebih luas lagi. Tapi alhamdulillah di hari ini ada gerakan yang nama kata Hamas. Dia usaha nak jaga pusaka dia yang diberi oleh para anbiya untuk nak melawan kerajaan Israel, kerajaan yang kuat, dengan nama kata tentera Hamas. Mereka adalah tentera Islam mujahidin, tentera yang berpegang teguh dengan agama, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok berita-berita Eropah di hari ini, ya, Hamas adalah pengganah. Orang masuk dalam rumah kita nak ambil kelik. Nah, dia kata tuai jadi pengganah. Tu nak ayat kata pemikiran orang Yahudi, pemikiran barat dia ni. Kalau mereka dia agak kata Hamas ni orang tak juru, orang teroris, orang kokanran. Padahalnya Hamasnya adalah tentera Islam. Ruhban fil lail wa fursan fin nahar. Pada waktu malam mereka beribadah seperti pederi. Beribadah pada waktu malam
berkuda pada waktu siang hari, iaitu masuk dalam medan peperangan. Waktu malam mereka beribadat, waktu siang hari mereka berjuang untuk menegakkan negara mereka fi sabilillah. Itu adalah sifat-sifat yang berada kepada Hamas di hari ini. Hadirin sedang Jumaat yang dirahmati sekian. Oleh itu kita dengar dan kita tengok di hari ini dalam face semua, dalam berita-berita topik masalah Palestin. Cubalah kita tanya diri kita pada hari ini, kita ada berasa gapo gatik masuk dalam hati kita, sebagaimana tu Imam baca saat ni, malam yahtam bi amril muslimin falaisa minna atau falaisa minhum. Kalau kita orang Islam, sesama Islam, tak peduli dengan hal berlakunya di Palestin, berlaku di Palestin, mereka kena aniaya, kena dibunuh, kita wasa biasa. Mereka kena ditangkap, kena dibubuh penjara, kita wasa biasa. Maka Nabi kata falaisa minna, iman kita tak sapa kepada iman yang sejati, yang sungguh lagi. Nabi kata bukan daripada golongan kami. Oleh itu di hari ini saya cuba nak bentangkan beberapa perkara kewajipan kita terhadap Al-Qudus ataupun Al-Aqsa, bumi yang mulia, bumi pusaka Nabi, dan bumi yang diwarisi oleh para anbiya. Kewajipan kita pertama adalah kita mesti kena bebaskan Aqsa kalau kita kuasa. Kalau kita tak kuasa, kita kena buat apa pun benda untuk nak timbul syiar kata kita ni tak rela, tak reda orang Yahudi mari rapah bumi Palestin, mari rapah Al-Aqsa. Sebagaimana kalau ada orang panggil supaya hajat, kita pergi semaya untuk nak tolong mereka. Ada orang tunjuk rasa, muzaharah, belagak, kita mesti nak ikut campur. Itu salah satu daripada kita nak tolong bebaskan mereka daripada belenggu orang Yahudi pada hari ini. Kita nak ikut. Kita kena usaha supaya bumi Palestin dibebas oleh orang Israel. Selain daripada puak Hamas, tentera Mujahidin, Hamas, tentera Hizbullah, dan tentera di Yaman. Selain pada mereka, kita kena beri sokong ni, beri orang panggil supaya mereka itu berlebih semangat lagi untuk perjuangan mereka. Sekiranya kita tak dapat nak pergi ke sana, kita tolong dah dengan orang panggil melalui isyarat. Dan melalui isyarat. Kerana Nabi SAW bersabda, jahidul musyrikin bi alsinatikum wa anfusikum wa amwalikum wa aidikum. Berjihadlah dengan orang musyrikin dengan lidah-lidah kamu. Kita kena kecek Palestin, nak kecek. Wa anfusikum, dengan diri kita kalau kita kuasa. Wa amwalikum, dengan harta kita mesti kena bagi. Dan kena bagi kepada perjuangan orang Palestin. Dan wa aidikum, dan dengan tangan-tangan kita sendiri kalaulah kita kuasa. Itu pertama. Yang kedua, kewajipan kita juga kena beri pertolongan. Mereka berhajat gapo, kita kena beri pertolongan kepada mereka. Sebagaimana di hari ini banyak-banyak masjid, dia duk buka minta derma untuk kita hantar untuk beri pertolongan kepada mereka. Karena Nabi SAW bersabda, Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah.
Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesiapa yang beri pertolongan mereka susah, kita pergi tolong, ataupun kita pergi selesaikan masalah mereka, kalau boleh, maka Allah akan beri menyelesaikan masalah kita. Dan kalaulah kita beri pertolongan daripada musibah yang mereka kena, maka Allah juga akan beri pertolongan kepada kita pada hari akhirat. Bala-bala yang bencana yang kita jumpa di hari akhirat, hari kiamat nanti. Dan selama mana kita tolong saudara kita di Palestin ataupun di mana-mana, nascaya Allah akan tolong kita. Berarti bukan kata kita tolong mereka saja, tapi Allah beri pertolongan kepada kita. Kalau kita qada hajat mereka, Tuhan akan qada hajat kita. Kita bagi duit, nampak pada zahir gitu ya habis. Tapi Tuhan ganti. Tuhan ganti duit yang kita bagi. Karena berpagi-pagi ada dua malaikat yang berdoa tiap-tiap hari kepada orang Islam sebelum daripada nak terbit matahari. Malaikat, salah satu malaikat yang kata kena, Allahumma i'ti munfiqan khalafa. Wahai Tuhanku, memberilah ganti kepada orang yang infak fi sabilillah, tolong rakyat Palestin, memberi ganti. Malaikat berdoa kepada kita. Sebab itulah tak rugi, tak habis duit yang kita bagi, Tuhan akan bagi klik. Karena doa malaikat kata, i'ti munfiqan khalafa, berilah kepada orang yang belanja fi sabilillah ganti. Allah akan beri ganti. Dan satu malaikat pula yang kata, Allahumma i'ti mumsikan talafa wa iyazubillah. Ya Allah, memberilah kepada orang kedekut, tak beri belanja kepada rakyat Palestin, akan talafa, musnah, hancur. Harta dia akan hancur. Apa yang dia ada, Tuhan akan ambil balik. Itu adalah doa malaikat berpagi-pagi, dua malaikat untuk berdoa kepada orang yang infak fi sabilillah. Dan yang tiganya, kita di hari ini kita kena berasa sakit, rasa sedih. Rakyat kita, saudara kita di Palestin kena bunuh, kena bom, sebagaimana kita tengok dalam kaca-kaca TV dan sebagainya. Kita kena berasa sakit, kena berasa duka cita. Kerana kita innamal mu'minuna ikhwah, saudara, adik kita. Ikhwah ni lebih daripada ikatan persaudara keluarga lagi kalau ikhwah. Adik kita kena bunuh, adik kita kena takak, kita berasa gini. Tidur tak nyerah, nyayu kepada dia. Tapi kena gapo, kena apakah saudara kita di Palestin sama dengan adik kita, kita tak ada berasa gapo. Oleh tu kita mesti kena berasa sedih, kena berasa duka cita. Kerana Nabi kata masalul dan mislul mu'minin kamasalil jasadil wahid, seperti badan yang satu. Apabila sakit di tangan, maka suruh tubuh badan kita sakit. Sakit di kaki, sakit habis suruh tubuh badan, sehingga mata nak tidur tak jenera. Kerana apa? Kerana sakit ibu kaki. Tapi kita di hari ini, rakyat saudara kita di Palestin sakit, tapi kita tak berasa sakit, tak berasa ikut sakit. Oleh itu
kewajipan kita mesti kena berasa peduli, berasa sakit, berasa sedih apa yang dibuat oleh pengganah Yahudi terhadap orang Palestin. Dan begitu juga kita juga dan mesti kena sokong harakah ataupun gerak-gerak yang berada di Palestin, hodok lawan Yahudi tu. Kita kena sokong, kena kecek molek. Kalau boleh post, kalau ada like, ada gapo, kita kena sebar berita ni. Supaya gapo? Supaya nak tolong mereka. Karena ada setengah orang panggil media, dia kata Hamas penjahat, pengganah dan sebagainya. Kita kena lawan ni. Hak tu Nabi kata kita lawan bi al-sinatikum, dengan lidah kita. Lawan dengan orang panggil pemberita-pemberita yang bawa kepada benda tak molek. Kita lawan dengan tangan kita, dengan PIM, dengan apa untuk kita sebar berita ni. Itu adalah salah satu kita tolong saudara kita di Palestin. Maka di seterusnya untuk kita nak tolong juga Islam di Palestin, orang di Palestin, saudara kita di Palestin, iaitu kita kena boikot. Tak beli barang-barang Yahudi dan kita tak jual barang-barang Yahudi. Kerana kita belanja, kita beli barang Yahudi, kita belanja barang Yahudi, dia akan sampai kepada seolah kata kita tolong pertolongan kepada Israel. Oleh itu di hari ini gapo dia barang Israel, gapo dia barang Yahudi ada dalam faith, dalam gapo ada, cuba kita tengok. Jangan sokong, kita nak boikot. Kerana dia boleh duk debel di hari ini, dia boleh duk bunuh orang Islam di hari ini, sehingga dia boleh kapal perang dia kapal tubai perang 2-3-400 buah ni, dia ambil duit daripada kita tolong dia. Orang Islam tolong dia. Oleh itu salah satu kewajipan kita nak tolong orang Palestin, iaitu kita nak boikot. Tak beli dan tak edar, tak jual bagai-bagai yang diproduk oleh pengganah Yahudi dan Israel. Di akhir sekali, kewajipan kita untuk nak tolong orang Israel, orang Palestin ataupun orang Islam di Palestin, dan kita nak hancurkan Israel melalui doa. Kerana doa itu adalah silahul mukminin, senjata bagi orang Islam. Kerana kalau kita berdoa, yang kita berdoa kepada saudara kita saat ini mustajab. Hak ni Nabi jamin. Nabi jamin kata doa, tiap-tiap kali kita doa kepada saudara kita yang tidak ada depan kita, itu adalah mustajab. Da'watul mar'i al-muslimi li akhi bi zahril ghaib mustajabatun, Nabi kata. Selain pada itu juga indarasihi malakun, di atas kepala kita ni ada malaikat nanti ambil, nanti terima doa kita kalau kita doa untuk saudara kita. Dia kata apa malaikat tu saat ni? Amin walaka mislu. Amin, mungkin boleh benar tu juga. Berarti kita minta saudara orang di Palestin selamat daripada Yahudi, kita pun dapat selamat di kita. Kerana mereka duk kata amin di atas kepala kita. Oleh tu kita berdoa untuk diri kita, jangan lupa doa untuk orang di Palestin. Rakyat Palestin kena aniaya, dan kita kena doa juga untuk hancur negara Yahudi dan orang-orang Israel, kerana mereka lah yang bunuh orang Islam, umat Islam di Palestin. Kesimpulannya,
kita sebagai orang Islam di hari ini kena bertanggungjawab. Isu Palestin bukan isu kebangsaan, bukan isu wataniyah. Isu Palestin adalah isu agama, isu umat Islam, masalah umat Islam, bukan masalah kebangsaan. Oleh itu kita sebagai umat Islam kena bertanggungjawab dan jadi fardu kepada kita. Kalaulah orang Islam yang lain saat ini semua mereka tak boleh tanggungjawab, tak boleh membebaskan bumi Palestin daripada orang Yahudi, maka semua orang Islam akan berdosa. Semua orang Islam akan berdosa. Kalaulah kita usaha seudaya kita dengan melalui kita infak, melalui kita sebarkan berita-berita yang baik terhadap Palestin, itu salah satu daripada tanggungjawab kita. Maka terlepaslah kita daripada fardu ain yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala oleh umat Islam untuk membebaskan bumi Palestin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanina al muslimin al mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinah ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarat wal musyrikin wal yahudi wan nasara wa alif bainakum. Allahumma unsur mujahidina wa alif baina qulubihim waslah zata bainihim wasurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allah ya muzilal kitab wa ya mujrib sahab wa ya hazimil ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma alayka bil yahud wa ma wallahum. Allahumma alayka bin nasara wa ma wallahum. Allahumma damirhum tadmira wa tadbirhum tadbira waj'alhum haba'an mansura. Allahumma dir wa azzir Israil wasasdid hamlahum wa farij jam'ahum. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kulli a'malina wa kulli hasanatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amahi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la